Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita membaca surah Yasin, dengan kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkatkan kehidupan kita pada malam Jumaat, ampunkan dosa-dosa kita pada malam Jumaat, dan juga moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima amal ibadah kita pada malam Jumaat ini. Dan mudah-mudahan kita niatkan, mungkin diri kita, ahli keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin, dengan berkat malam Jumaat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembuhkan sakit-sakit kita insya-Allah. Dan juga kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala dengan berkat surah Yasin, berkat malam Jumaat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kedua orang tua kita, merahmati segenap guru-guru kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan keamanan, kedamaian, kesejukan kepada semua umat Islam dan umat manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan Baitul Maqdis, Allah selamatkan Masjidil Aqsa, Allah selamatkan penduduk-penduduk yang berada di bumi Palestin, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan negeri kita Singapura insya-Allah. Ya, sekarang dah mula dah macam-macam penyakit, ya, dah mula jerebu, ya. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ini, ya, berkat Ratib Al-Haddad, berkat Maulid Dia Ulami, berkat Imam Abdullah Al-Haddad, berkat hari Khamis malam Jumaat, berkat surah Yasin, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya-Allah, ya. Dan juga saya baru WhatsApp kepada awak semua, awak boleh lihat di handphone awak, ya, ada beberapa bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Tuan Guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib untuk kita baca, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk bumi Palestin. Dan juga sama-sama kita niatkan dengan berkat majlis kita pada malam Jumaat ini, majlis Rasulullah SAW, dengan berkat baca surah Yasin, dengan berkat hari Khamis malam Jumaat, ya, guru kita Habib Umar bin Habib telah sampai ke negara Kenya, ya, tadi pagi ke semalam sampai ke Kenya. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan majlis-majlis yang dilaksanakan di negara Kenya, ya, dijadikan majlis yang berkat aman daripada taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan Habib Umar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan subhanallah, kita boleh tengok dekat berita dunia, Habib Umar adalah sekarang orang nombor 1 paling terpengaruh di dalam agama Islam, ya, orang nombor 1, masya-Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Orang jalannya betul, para jemaah sekalian. Orang jalan dengan jalan yang telah dijalan oleh para wali-wali Allah dan telah dijalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjalanan guru kita Habib Umar. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Ta'ala, diberikan kesihatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat datang ke negeri kita. Dan mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin juga Allah kurniakan kita rezeki yang barakah, rezeki yang halal, rezeki yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dapat kita datang kota Mekah, dapat kita datang kota Madinah, dapat kita datang kota Baitul Maqdis, dan dapat kita datang kota Tarim. Ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ala man nawa aslafuna salih, ala man nawa shaykhana wa murabbina wa mursyiduna Sayyidil Walid Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lidunkum ma unzira aba'uhum fahum
بهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة يغني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض وإذ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في
في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأجرنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari sama-sama kita baca doa-doa yang dianjurkan oleh Tuan Guru Al-Habib Umar bin Habib
dan kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keamanan, perlindungan, kemenangan untuk Masjidil Aqsa insyaallah, dan juga untuk negeri Palestin. Ya, saya telah WhatsApp kepada awak semua. Ya, siapa yang tak dapat tu boleh semua dah dapat dah dapat semua ya. Jadi kita boleh baca sama-sama insya-Allah. Ya, kita akan mulakan dengan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil insya-Allah. Ya, kita baca 23 kali. Tadi saya dah kira dah semua dah. Ya, nak 23 kali lebihlah daripada 430 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikut saya baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi asrayta bihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wa arajta bihi ila as-samawati al-ula وعلى آله وصحبه خير الملا وعلى من تبعهم بإحسان وأيقظ قلوب المسلمين ورد كيد أعدائك من اليهود المعتدين على بيت المقدس وكل من ولهم من أهل السر من أهل الشر في الأرض وادفع شرهم وضرهم عنا وعن أهل لا إله إلا الله وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أسريت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأعرجت به إلى السماوات العلى وعلى آله وصحبه خير الملا وعلى من تبعهم بإحسان وأيقظ قلوب المسلمين ورد كيد أعدائك من اليهود المعتدين على بيت المقدس وكل من ولاهم من أهل الشر والأرض وادفع شرهم وضرهم عنا وعن أهل لا إله إلا الله وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أسريت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأعرجت به إلى السماوات العلى وعلى آله وصحبه خير الملا وعلى من تبعهم بإحسان وأيقظ قلوب المسلمين ورد كيد أعدائك من اليهود المعتدين على بيت المقدس وكل من والهم من أهل الشر في الأرض وادفع شرهم وضرهم عنا وعن أهل لا إله إلا الله
وسكونه في كل حركة وسكون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد الذي أسريت به الذي أسريت به من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى وأعرجت به وعرجت به إلى السماوات العلى إلى السماوات العلى وعلى آله وعلى آله وصحبه خير الملا وصحبه خير الملا وعلى من تبعهم وعلى من تبعه بإحسان بإحسان وأيقظ قلوب المسلمين وأيقظ قلوب المسلمين ورد كيد أعدائهم ورد كيد أعدائه من اليهود من المعتدين اليهود المعتدين على بيت المقدس على بيت المقدس وكل من والاهم وكل من والاهم من أهل الشر في الأرض من أهل الشر في الأرض وادفع شرهم وادفع شرهم وضرهم عنا وضرهم عنا وعن أهل لا إله إلا الله وعن أهل لا إله إلا الله وألهمنا رشدنا وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون في كل حركة وسكون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد الذي أسريت به الذي أسريت به من المسجد الحرام من المسجد إلى الحرام المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى وأعرجت به وعرجت به إلى السماوات العلى إلى السماوات العلى وعلى آله وعلى آله وصحبه خير الملا وصحبه خير الملا وعلى من تبعهم بإحسان وعلى من تبعهم بإحسان وأيقظ قلوب المسلمين وأيقظ قلوب المسلمين ورد كيد أعدائهم ورد كيد أعدائك من اليهود من المعتدين اليهود المعتدين على بيت المقدس على بيت المقدس وكل من والاهم وكل من والاهم من أهل الشر من أهل الشر في الأرض في الأرض وادفع شرهم وادفع شرهم وضرهم عنا وضرهم عنا وعن أهل لا إله إلا الله وعن أهل لا إله إلا الله وألهمنا رشدنا وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون في كل حركة وسكون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأخيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه نور.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala syekh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin wa radhiyallahu ankum. Bab dusta bencana yang terutama. Di antara bencana-bencana lidah yang terutama sekali ialah berdusta, yakni menyampaikan sesuatu berita yang tidak seperti yang benar-benar berlaku, sama ada mengakui sesuatu berita yang tidak pernah berlaku, misalnya dengan berkata telah berkata begini dan begini, padahal perkara itu tidak pernah berlaku, ataupun menafikan sesuatu yang pernah berlaku, misalnya dengan berkata tidak pernah berlaku begini dan begini, padahal perkara itu memang pernah berlaku. Dosa berdusta atau bercakap bohong itu adalah dosa besar kerana ia bertentangan dengan sifat iman. Lantaran itu orang yang berdusta itu terdedah dirinya oleh kemukaan dan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sadaqallahul azim. Hanyalah orang-orang yang tiada percaya kepada keterangan Allah itulah yang mengada-adakan kedustaan, dan merekalah orang-orang yang pendusta. Firman-Nya lagi, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Kami mengharapkan kutukan Allah menimpa orang-orang yang berdusta. Rasulullah SAW telah bersabda pula, "Man arada an yal'ana nafsahu falyakdzib." Orang yang berdusta itu ialah orang yang melaknati diri sendiri. Sabdanya lagi, innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Maksudnya sesungguhnya dusta itu akan menyeret tuannya untuk melanggar perintah Allah, dan melanggar perintah pula akan menyebabkan tuannya masuk neraka. Dan seseorang hamba itu akan terus berdusta dan suka menyampaikan berita-berita bohong sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Wasu'ila alaihi salatu wassalam, ayakdzibul mu'min? Faqala la, innama yaftadil kadhiba allazina la yu'minuna biayatillah. Rasulullah SAW pernah ditanya, bolehkah seorang mukmin itu bercakap bohong? Jawab baginda, tidak boleh. Hanya sahaja orang-orang yang bercakap bohong itu ialah orang-orang yang tiada mempercayai keterangan-keterangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memperjelaskan dan menasihati kita tentang salah satu perkara yang selalu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu dengan berdusta. Dengan berdusta ataupun disebutkan dengan berbohong, dengan berbohong. Diperjelaskan di antara bencana-bencana lidah. Banyak sekali para alim ulama mereka menasihati kita untuk menjaga diri kita, menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga hati, menjaga perut kita. Jaga perut macam mana? Apa yang kita masukkan dalam perut itu disuruh jaga. Dan juga menjaga kemaluan kita, ya, baik itu najis yang keluar dari jalan yang depan ataupun yang belakang, ya, dan disuruh kita jaga di sini, disuruh kita jaga iaitu bencananya lidah. Bencana lidah para jemaah sekalian, lidah ini perlu dijaga, ya, lidah ini perlu dijaga. Salah cakap badan kita binasa dan orang pun boleh binasa. Maka sebab itu kita perlu menjauhkan diri kita daripada percakapan-percakapan yang bohong. Tidak terjadi begini-begini tapi kita cakap begini-begini. Tidak terjadi begitu-begitu tapi kita bercakap begitu-begitu. Bohong ini dia boleh melarat para jemaah sekalian. Melarat bagaimana? Melarat, contoh katakan saya cakap bohong, ya, Haji Fakhur Razi dengar. Haji Fakhur Razi dengar A, B, C, dia boleh melarat. Haji Fakhur Razi sampaikan kepada Haji Osman A1, B2, C3, dah tambah tu. Haji Osman sampaikan kepada pakcik saya
ya, A1A, B2B, C3C, dah tambah lagi, sampaikan pada Firat, sampaikan lagi, tengok dia berubah dari benda kecil makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Itu jadi bohong para jemaah sekalian. Kita berhati-hati, jangan sampai ada apa yang kita cakap dengan percakapan yang bohong. Jadi dalam Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan lagi, qulil haq walau kana murra. Qulil haq, katakanlah yang benar walaupun pahit. Berarti pahit di sini apa? Bukannya kita rasa macam pahitnya kopi, tidak, pahitnya ubat, tidak. Tapi apa? Walaupun kebenaran itu susah, perlu dicakap. Perlu dicakap. Walaupun kebenaran ni kalau aku cakap ni dangerous ni, perlu untuk dicakap. Ya. Perlu untuk dicakap supaya tidak terjadi perkara-perkara yang lebih buruk lagi berlaku. Ya, setiap perkara yang benar itu tidak akan tertimpa musibah. Pepatah dalam bahasa Arab memperjelaskan, ya, kullu syai'in, setiap perkara yang benar dia tidak akan tertimpa musibah. Tetapi setiap perkara yang tidak benar pasti ada musibahnya. Pasti ada musibahnya. Dengan kita bercakap bohong, bercakap dengan tak betul, rumah tangga orang boleh porak-poranda. Dengan kita cakap bohong, akhirnya periuk nasi orang terganggu. Dengan kita cakap bohong, rosaklah kehidupan tersebut. Dan begitulah seterusnya. Dengan kita cakap bohong, rosak amal ibadah, rosak pengajian. Walaupun kita mengaji Al-Quran setiap hari sekalipun, tapi kalau kita cakap bohong, tidak ada gunanya. Diperjelaskan dalam beberapa keterangan, orang-orang yang bersuka cakap bohong di akhirat kelak akan dikenal. Senang untuk kenal, ini adalah orang yang pembohong. Bagaimana senang kenalnya? Sebab bau busuknya lagi 70 tahun dia nak sampai, bau busuk tu sudah sampai. Ini bohong. Ya, ini bohong. Dan kita boleh lihat Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab kita ini mendatangkan beberapa potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran. Ya, innama yaftaril kadhiba alladhi la yu'minuna bi ayatillah. Ya, sesungguhnya ataupun hanyalah orang-orang yang tidak ada percaya kepada keterangan-keterangan Allah, itulah yang mengada-adakan kedustaannya. Orang-orang yang tak percaya dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang tak percaya apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang telah dinyatakan oleh Allah, apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dia itulah orang yang mengada-adakan. Itulah dia orang yang mengada-adakan. Mengada-adakan apa? Kedustaan, berarti dia bohong. Ya, Allah menjelaskan begini-begini, dia menjelaskan begitu-begitu. Itu bohong para jemaah yang dirahmati Allah. Itu bohong. Ya, Nabi SAW adalah orang yang sadiq, tidak pernah bohong. Siapa sahabat-sahabat Nabi SAW yang tidak berbohong? Nama asalnya Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah. Apabila dia kenal Nabi SAW sampai anak perempuannya jadi isteri Nabi SAW, maka dipanggil namanya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq, orang yang benar, tak pernah cakap bohong. Ya, sampai berita kepada dia, ya, dia jelaskan apa? Tengok Muhammad, dia tengok ni Muhammad, dia cakap dia baru balik daripada Baitul Maqdis. Dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu baru Baitul Maqdis. Kalau dia bilang dia pergi, dia Mi'raj, dia jumpa Allah Ta'ala, aku orang pertama katakan betul. Itu peristiwa Mi'raj belum sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Nabi SAW orang yang benar. Abduka sadiq fi fi'li wa qawlih. Ya, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab maulidnya Siftul Turat. Hamba Allah Ta'ala yang benar dari segi perbuatannya dan percakapannya. Lihat,
Ya, lihat. Maka orang yang berjalan dengan perjalanan yang betul, benar, orang yang bercakap dengan percakapan yang betul, yang benar, maka dia tidak akan susah, dia tidak akan binasa. Dia tidak akan binasa. Orang yang suka bercakap bohong, ya, sama saja dengan orang yang suka berfitnah, sama saja dengan orang yang suka mengadu domba orang biar orang pecah belah. Inilah dia orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka bohong, yang diperjelaskan munafik. Nabi SAW jelaskan apa? Ayatul munafiki thalatha. Tanda-tanda orang-orang munafik itu 3. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Apabila dia janji, dia tidak menepati janjinya. Apabila dia diberi suatu amanah, dia khianat terhadap amanah. Nabi sebut ini, hadis ini secara generally. Dia boleh jadi kepada manusia secara generally ataupun primarily. Ya? Ada orang dia ada ilmu, tetapi dia menggunakan ilmu itu untuk menipu orang. Ada orang dia diberikan suatu amanah, tetapi dia tidak menjalankan amanah tersebut dengan bermacam-macam tipu hela. Contoh, kalau tengok dia menipu dan berbohong dengan agama. Contoh, dia tidak tahu, tetapi dia mengatakan dia tahu. Akhirnya dia mengeluarkan jawapan ataupun fatwa dengan salah. Berarti dia menipu, bohong, dan orang percaya. Takkanlah dia seorang ulama nak bohong, orang pun percaya. Ya, maka orang pun amalkan. Kalau satu orang amalkan, dah dosa. Kalau 2, kalau 3, kalau 10, siapa mau tanggungjawab atas dosanya itu? Siapa mau tanggungjawab? Ya, yang memberikan jawapan itu. Lihat. Ada lagi orang berdusta di dalam agama dengan orang mempelajari ilmu agama untuk kepentingan dunia, maka itu dusta. Dusta. Macam mana dia mempelajari ilmu agama tapi untuk kepentingan dunia? Dia belajar, akhirnya bila dia sudah selesai belajar, dia gunakan ilmu agama untuk mendapat pujian dari orang. Mendapat biar orang kenal dia. Mendapat biar apa? Biar dia boleh mengumpulkan kekayaan. Tengok, aku dah habis belajar, aku buka kelas, aku buka pengajian. Contoh ni, orang ramai datang. Lepas habis kelas, orang pun salam-salam aku dapat duit dari orang. Tengok. Dia menggunakan ilmu untuk mengumpulkan harta dunia. Ini jelas Imam Ghazali. Ya, ini Imam Al-Ghazali rahimallahu taala jelaskan. Ya, apa kata Imam Ghazali? Orang yang buat demikian, itulah dia orang yang jahat, yang disebut dengan ulama su, ulama yang jahat. Kalau dia tidak taubat, kata Imam Ghazali, maka dia mati su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah ni macam mana para jemaah sekalian? Mati bukan dalam keadaan iman, matinya mati maksiat. Neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Hati-hati para jemaah sekalian. Hati-hati. Dan orang yang berbohong itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Haddad jelaskan itu, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kami jadikan, ya, kami jadikan ataupun kami mengharapkan kutukan Allah. Allah kutuk, yaitu orang-orang yang kadhibin, orang-orang yang pembohong. Tengok. Hati-hati dalam kehidupan kita. Kita bohong dengan isteri kita, bohong dengan suami kita, bohong dengan anak kita, bohong dengan orang tua kita. Kita juga sebagai orang tua bohong dengan anak, murid bohong dengan guru, guru bohong dengan murid.
Kalau ada murid bohong dengan guru, guru bohong dengan murid, sama-sama lah dua-dua jadi pembohong. Akhirnya masuk gunung buang kat laut. 2 kali 5 dol. Betul tak memang kan? Itu dia. Itu dia. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Zaman sekarang orang banyak suka cakap bohong. Haram hukumnya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Orang suka cakap bohong, haram. Ya, haram. Nyatakan sudah. Apa yang perlu untuk dinyatakan, nyatakan. Apa yang perlu untuk dilaksanakan, laksanakan. Jangan pernah takut. Untuk apa kita takut? Orang yang berjalan dengan betul pasti dia akan selamat. Orang yang tak jalan dengan betul dia tidak akan selamat. Dia tidak akan selamat sampai bila-bila pun dia tidak akan selamat. Hakata. Ya, hakata. Tengok apa Nabi SAW jelaskan apa? Man arada an yal'ana nafsahu falyakdzib. Ya, dijelaskan kat sini orang-orang yang berdusta itu ialah orang yang melaknati dirinya sendiri. Ini kira diterjemahkan dengan bahasa yang cantik lah. Ya, bahasa yang cantik oleh almarhum Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ya, naikkan darjat beliau setinggi-tinggi, darjat tempatkan beliau di syurga Jannatul Firdaus dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kehilangan ulama seperti Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit ini. Ya, bagi siapa yang pernah jumpa dia tahulah dia macam mana. Kita kehilangan besar. Ya, beliau sudah wafat. Susah kita mau cari orang yang menterjemahkan kitab-kitab salaf. Ya. Kalau ikut betul-betul apa arti hadis dia? Man arada, barang siapa yang mau, an yal'ana nafsahu, barang siapa yang mau dirinya itu dilaknat, falyakdzib, maka cakap bohong lah kamu. Itu kalau ikut betul-betul. Ya. Tapi kerana kat sini orang yang berdusta itu ialah orang-orang yang melaknati dirinya sendiri. Ya, Habib Ahmad mau cantikkan terjemahannya. Kalau terjemahan ikut saya berterjemahan kasar ni, ya. Jadi dia nak kasih cantik sikit lah. Sebab apa? Grammar Habib Ahmad ni, ilmu bahasa Arab Habib Ahmad ni seperti laut. Sebab tu dia, ya. Kalau saya tidak, kita bahasa kasar sikit, ya. Kau nak kena kutuk, cakap bohong lah. Gitulah maksudnya. Gitulah maksudnya. Ya. Tapi banyak tak orang yang nak kena kutuk? Tak mau. Cuba kita cakap dengan orang, engkau ni, aku kurung kau ni memang patut kena kutuk lah. Marah kita. Tapi perbuatan kita memang minta kutukan Allah Ta'ala. Perbuatan kita minta kutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah jelaskan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang halal, mana yang haram. Tapi kenapa suka kepada yang hitam? Kenapa suka kepada yang haram? Akhirnya turun kutukan Allah, kita nak salahkan Allah. Tengok, dia seorang makhluk ciptaan Allah, ilmunya tinggi, ibadahnya kuat. Dia berjalan, dia langkah satu kaki. Dalam kitab-kitab ya, diperjelaskan, dia langkah satu kaki saja. Satu langkah, bukan satu kaki. Satu langkah, dia tak akan angkat langkah. Dia tak akan langkah lagi. Walaupun 100 tahun dia begitu. Sampai Allah jelaskan jalan, langkah, baru dia langkah lagi. Dia kalau sudah sujud, dia akan sujud. Walaupun 50 tahun, 100 tahun, dia tak akan bangun daripada sujud dia. Sampai Allah jelaskan bangun, baru dia bangun daripada sujud dia. Hebat hamba Allah Ta'ala ini. Di zaman, di waktu tersebut, tidak ada hamba Allah Ta'ala yang ibadahnya sehebat dia. Tak ada, senang cakap, tak ada satu makhluk pun boleh menandingi, boleh challenge ibadah orang ini, ibadah makhluk ini. Tak ada. Sampai Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam. Dia tak mau sujud. Dia tak mau sujud. Sebab dia jelaskan apa? Ya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakan dia daripada tanah dan kau ciptakan aku daripada api. Jadi dia bangga. Ya. Apa jadi pada dia? Baik-baik nama dia Azazil tukar jadi Iblis. Cuba kalau ada orang cakap, Iblis, bagi sini. Macam marah tak kita? Ataupun orang
orang cakap dengan kita, engkau ni dengan iblis ni samalah, adik-beradik lah. Macam marah tak kita? Marah kita. Tak mahu kita dipanggil iblis, tak mahu kita. Tapi lihat tingkah laku iblis. Dia langgar perintah Allah Ta'ala. Dia langgar, dia tak mahu sujud kepada Nabi Adam. Apa jadi pada dia? Kita selalu baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu rajim? Terkutuk. Itu dia. Terkutuk. Sampai bila dia terkutuk? Sampai besok? Tak, sampai bila-bila. Sampai nanti bila hari kiamat sudah Allah Ta'ala kiamatkan dunia ini, semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala habis semua, dia pun akan dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Sampai waktu tu pun dia tetap terkutuk. Ya, lihat satu kali tau, Allah suruh dia sujud Nabi Adam, hormat Nabi Adam, dia tak mau. Dia jelaskan, dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Kenapa kita umat akhir zaman ni banyak yang tak terkutuk, walaupun banyak tingkah laku kita memang minta dikutuk? Tak maaf kan? Ya, terkasar sikit bahasa saya. Apa pasal pula jemaah sekalian? Kenapa? Jawapannya satu saja, tak lain tak bukan. Sebab kita kuat ibadah ke? Tidak. Sebab kita banyak zikir ke? Tidak. Sebab kita banyak baca Quran ke? Tidak. Jawapannya satu. Apa jawapannya? Nabi Muhammad. Itu satu. Setiap Nabi, setiap Rasul diberikan 3 macam permohonan. Semua Nabi pakai. Cuma Nabi Muhammad dia pakai 2. Satu tak pakai. Sayyidina Jibril tanya, kenapa kau tak pakai yang ketiga? Apa kata Nabi Muhammad? Aku simpan yang satu ini untuk umat aku. Betapa sayangnya Nabi Muhammad. Kita di akhir zaman, jalan kita satu saja, Nabi Muhammad. Jalan kita selawat saja. Tengok tahun ini sambutan bulan Rabiul Awal, mana-mana tempat Masya Allah meriah. Masjid pun meriah. Ada buat dekat void deck, ada buat dekat multi-purpose hall, ada buat kat rumah-rumah. Meriah. Sampai majlis maulud tu saya boleh, kita boleh tengok apa? Kalau bahasa kita bersepah maulud. Betul tak? Tiap-tiap malam ada majlis maulud. Dan boleh dikatakan tiap-tiap malam tu bukan satu, lebih dari satu. Sana sini. Baik, sepanjang malam tersebut maulud sana. Aman tak dunia? Aman tak kehidupan kita? Ya. Ada tak orang datang maulud sedih? Ada. Datang maulud semua happy. Tengok kadang-kadang orang itu buat, kita pergi majlis maulud, ya, bila makan sama juga makan tu macam kita masak dekat rumah juga. Dulu-dulu ialah sebab banyak orang susah, maulud dia, ini biryani bagus punya. Sekarang biryani tak ada benda biryani. Tapi lihat, gara-gara walaupun dia makan gitu juga, entah ayam masak merah lah apalah, tapi habis maulud tu sedap makan, best makan. Apa pasal? Itu berkat maulud. Air biasa kita minum, air plain water, teh, kopi, air biasa ke. Tapi ada lagi, tambah lagi. Padahal apa? Padahal apa? Tuan rumah siapkan air kotak, kita mau minum air kotak. Tak payahlah Ustaz, ecel. Tapi maulud nak pula minum, ada lagi. Dia bilang, tengok, tak cukup. Sebab apa? Itu berkat maulud. Membuktikan memang betul Rasulullah ini berkat. Rasulullah berkat. Tak boleh berhenti majlis seperti ini. Tak boleh berhenti, mesti mau baca. Baca maulud itulah turun rahmat Allah Ta'ala. Baca maulud itulah turun pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Turun keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Turun kedamaian, turun keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita sebut nama kekasih yang agung Muhammad. Allahumma salli alaihi. Besar Nabi Muhammad SAW. Itu pun manusia ada tak faham. Itu pun manusia ada jelaskan.
Ya, ada je lah. Mesti ke buat maulud selalu? Mesti lah. Mesti buat maulud selalu. Mesti buat maulud selalu. Tak payahlah setahun sekali dah. Tunggu bulan Rabiul Awal dah. Okey? Baik. Baik. Nanti di akhirat Nabi panggil masuk ke syurga. Tak payahlah setahun sekali dah masuk syurga. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tu dia. Untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi korban untuk kita, Nabi ikat perut untuk kita, Nabi susah untuk kita. Apa salahnya kita korban untuk Nabi SAW? Tak semestinya lah. Oh, ini kita nak ada majlis maulud ni, mesti makan sedap-sedap ni, mesti ada daging kambing, mesti ada begini-begini. Tak payah. Para jemaah sekalian, ya, dengar yang saya cakap. Ya. Mungkin sebahagian dari awak kat sini pernah jumpa Habib Munzir. Sebahagian mungkin tak dapat jumpa. Saya pernah dengan Habib Munzir itu. Habib Munzir buat majlis maulud. Di mana awak tahu pesantren Darul Rasul? Mungkin yang tahu. Ya, yang tak tahu, pesantren Darul Rasul Ahmad kenapa dia? Oh, ambil jaket. Ha? Pesantren Darul Rasul itu adalah pondok pesantren yang Habib Munzir. Dan beliau tak minta pun sepusin pun dengan siapa nak belajar dekat situ, tak pernah. Beliau mengadakan sambutan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Saya pernah hadir sini. Saya pernah hadir. Habis Maulud, ramai yang datang. Ya, awak tahu sendirilah kalau dekat negara Indonesia tu macam mana, ya. Ramai yang datang. Tahu makannya apa? Nasi ke makannya? Tidak. Ayam goreng ke? Tidak. Apa? Habib Munzir tak ada duit. Duitnya cukup beli tahu. Tahu tu tahu. Ya. Goreng tahu. Bukan tahu goreng macam kita yang ada sambal kacang. Tak. Tahu goreng gitu sudah. Habis maulud keluarkan kata Habib Munzir. Jemaah semua terkejut. Ni apa ni? Maulud makan tahu goreng ni. Tak ada nasi kebuli ke? Dia sana main nasi. Kita mungkin kat sini tak ada nasi biryani ke? Contoh gitu. Keluar tahu goreng saja. Tahu digoreng itu dah. Habib Munzir makan. Semua orang nampak Habib Munzir makan. Semua orang makan. Semua orang happy. Tak ada satu orang pun jelaskan, "Babe, apa babe? Maulud makan tahu goreng?" Tak ada. Semua happy. Sebab apa? Berkat maulud. Berkat maulud. Kalau ada orang mempunyai pemikiran, "Oh, aku tak ada duit lah. Nak buat maulud susah ni, nanti nak kena makan dan semua bayar." Tak ada. Maulud tak perlu makan. Maulud tak perlu makan. Di Kota Tarim, kalau majlis maulud, kalau bulan Rabiul Awal, majlis maulud, cukup minum plain water saja. Plain water, air sejuk yang dalam gayung tu, ya, gayung yang besar tu. Ya, saya minum sikit, kalau minum sikit, habis tambah lagi, dah tu je. Tu saja. Tak ada makan-makan, goreng-goreng, panggang-panggang, bakar-bakar, semua tak ada. Sebab apa? Mau berkat Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita mahu. Kita di akhir zaman. Dunia sudah tua. Ya, kita di akhir zaman. Kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW jumpa seorang tua yang penuh dengan perhiasan. Malaikat Jibril tanya, Malaikat Jibril jelaskan apa? Itu dunia, wahai Muhammad. Sekarang berapa sekarang? Tahun Hijrah 1445 years. Berarti jarak kita dengan Nabi SAW, our distance with Nabi SAW, 1445 years. During that time, Nabi bergerak Isra dan Mi'raj. Nabi jumpa orang tua yang penuh dengan perhiasan. Nak jalan pun tak larat. Kata Malaikat Jibril, itu dunia. Dunia sudah tua, penuh dengan perhiasan. Perhiasan yang boleh merosakkan orang. Ingat, Allah sebut dalam Quran. Ingat, jangan lupa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila terjadi kegoncangan sedahsyat-dahsyat goncang
Berarti apa? Bukan gempa bumi tau, bukan. Perhatikan ayat selanjutnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan, memuntahkan apa yang selama ini menjadi berat terhadap bumi. Bes. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia pada saat itu akan berkata, ini apa dah jadi ni? Apa dah jadi ni? Ya, ujung ayat tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat baik sebesar debu, ada ganjaran. Buat jahat sebesar debu, ada balasan. Nak lari bagaimana kan? Baru kena cuaca panas sikit zaman sekarang. Boleh tahan ke mas? Tak boleh tahan. Zaman dulu kita kalau pergi rumah orang nampak ada aircon, orang kaya. Betul? Zaman sekarang kaya ke tak kaya, aircon sudah menjadikan satu benda yang perlu. Panas tak tahan. Kenapa panas? Kena belajar. Itu tanda kiamat. Kiamat dah dekat dah. Penyakit sana sini, problem bermaharajalela, tak aman dunia, begitu. Tanda-tanda kiamat. Nak lari bagaimana? Maka jalan selamatnya satu saja. Satu saja jalan selamatnya. Ya. Adalah apa? Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Jangan putuskan selawat. Baca selawat sekuat tenaga mana awak nak baca. Awak nak tidur, tidurlah dengan selawat. Awak nak masak, masaklah dengan selawat. Awak buat kerja rumah, buatlah kerja rumah dengan selawat. Awak keluar rumah, cari rezeki kerja, keluar rumah dengan selawat. Awak belajar pergi sekolah, mengajar, belajar dan mengajarlah dengan selawat. Awak lepak-lepak dengan family, jalan-jalan, lepak-lepaklah, jalan-jalanlah dengan selawat. Boleh nak lepak-lepak, ketawa-ketawa, berbual, tapi dengan selawat. Dengan selawat. Saya tak nak buka cerita selawat. Awak baca selawat, nanti awak tahu cerita. Selawat ni ada rahsia. Apa selawat nak baca Ustaz? Apa selawat awak nak baca? Baca tak jadi masalah. Boleh. Ya. Kenapa Ustaz tak nak buka rahsia selawat? Saya kalau buka rahsia dah bukan rahsia lah. Ya. Ya. Dah pecah rahsia tak boleh. Ya. Masing-masing baca selawat. Apa selawat nak baca? Ya, baca. Tangan pakai tasbih. Tak nak pakai tasbih ni mungkin kalau malu lah Ustaz. Tasbih sekarang canggih kan? Ada yang macam cincin kan pakai. Pakai tasbih tak boleh. Jadi masalah. Baca Ustaz. Dekatkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan diri dengan Rasulullah. Sebab bila kita dekatkan diri dengan Rasulullah, selamat kita. Oh, tak payah dekatkan diri dengan Allah ke? Ini soalan yang bodoh. Lihat, tengok cerita dulu-dulu sahabat-sahabat Nabi. Mereka dekat dengan Allah ke dekat dengan Rasulullah? Dekat dengan Rasulullah. Bukan tak dekat dengan Allah. Gara-gara dekat dengan Rasulullah lah mereka dekat dengan Allah. Nah, itu dia. Ya. Nabi dapat harta rampasan perang. Nabi bagi-bagikan kepada semua sahabat-sahabat yang ikut perang, semua bagi. Nabi tak bagikan kepada orang sahabat Nabi yang ikut perang juga, tapi dia adalah suku bangsa, senang cakap dia adalah grup yang nama dia Al-Ansar. Kelompok sahabat Nabi, salah satu kelompok sahabat Nabi yang besar, nama dia Al-Ansar. Satu pun Nabi tak kasih. Bangun salah seorang dari sahabat Nabi yang dapat harta rampasan perang. Dia tanya, wahai orang Ansar, kau tak teringin ke? Ya, nak dapatkan harta sikit? Tak nak ke? Sikit pun tak nak ke? I got gold now, I got gold.
Ya, you don't want, di tepi Sarawak. Ya, 916 ni, 999 ni. Ya, tak nak ke? Rasulullah tunjuk pada orang Ansar. Jawab, kata Rasulullah. Dia bangun. Dia cakap apa? Wahai sekalian, dalam bahasa Melayu macam inilah. Wahai sekalian yang dapat harta, ambillah kamu semua harta. Ambil. Sikit pun kami tak nak. Kenapa kau tak nak? Sebab kami mempunyai yang punya harta. Siapa? Muhammad. Ini cara sahabat-sahabat dulu. Sahabat-sahabat Rasulullah begitu kan? Rasulullah. Bukan artinya kepada Rasulullah, tak kepada Allah. Rasulullah jawab. Rasulullah yang bawa kita kepada Allah. Begitu. Sama juga zaman sekarang. Sahabat-sahabat dulu, gurunya siapa? Rasulullah. Zaman sekarang ada orang bilang, saya ikut Rasulullah saja. Saya berguru dengan Rasulullah saja. Saya tak berguru dengan orang. Pergilah jumpa Rasulullah, jumpa. Pergi jumpa. Madinah tu pergi, ketuk tu. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Ada, dia keluar. Kau salam, kau baik. Ada tu? Tak ada. Macam mana kita nak jumpa Rasulullah? Selawat satu hal. Lagi satu, ikut guru. Guru bawa kita pergi jumpa Rasulullah. Syukur Alhamdulillah kita ada Habib Umar, guru yang masih hidup ni. Ikut sudah, selesai sudah. Selesai sudah. Orang-orang dahulu kala begitulah dia. Begitulah dia. Begitulah dia. Ibadah mereka kuat, amalan mereka kuat, wirid mereka kuat. Paling suka wiridnya adalah selawat. Suka mereka dengan selawat. Selawat. Kuat ibadah. Berjaya mereka. Hidup di dunia berjaya, di akhirat pun berjaya. Tak kaya pun tak apa. Mereka hidup apa yang ada, serba kekurangan, tapi Alhamdulillah tenang. Sebab ikut cara dulu. Saya share dengan awak. Saya dulu berada di Hadramaut. Tak banyak kita baca kitab tu, tak banyak. Tak banyak. Ini kitab yang ada kat rumah saya ni, tak semua saya belajar. Yang lain ni apa? Sebagai saya revise, reference saja. Yang lain kita kecil-kecil je kita belajar. Tak ada belajar kitab tebal-tebal, tak ada. Yang banyak kita belajar apa? Kita belajar dari guru. Kita tengok Habib Umar tu buat apa. Tengah azan, Habib Umar kalau ada orang berbual, walaupun dekat dalam sekolah Darul Mustafa tu, dekat dalam musalla Ahlul Kisah, tempat kita solat, tempat kita maulid, tempat kita belajar, ya. Kadang-kadang orang datang jumpa Habib Umar. Siapa pun datang jumpa Habib Umar layan. Azan Habib Umar diam. Orang lagi cakap nanti Habib Umar tunjuk gini. Dengar azan. Habis azan baca doa. Baca doa, orang lagi datang ada perlu dengan Habib. Dia keluarkan siwak, Allahu Akbar, solat sunat, dia tinggal. Pernah dulu tu Presiden Yaman datang. Habib tengah solat. Habis solat tu, Habib sambung lagi solat. Ya, Habib sambung lagi solat. Presiden punya bodyguard datang nak cakap dengan Habib dalam. Habib tu Allah, Presiden tu datang tu. Tengok. Ini cara orang dulu. Kita tengok Habib pakai siwak tu macam mana. Ya, kalau Habib jalan masuk musalla, tahu-tahu kamat, Allahu Akbar. Kita tengok tu. Ada kalanya Habib jalan pelan. Sampai qad qamatis solat, cepat dia jalan. Kenapa Lepas tu bila kita belajar, qad qamatis solat, dah nak dekat solat, dah nak start solat, cepat-cepat jalan. Tengok. Kita tengok cara Habib. Ini cara tengok guru tu buat apa. Cara Habib duduk macam mana, cara Habib layan tamu. Ini yang kita belajar. Sebab apa? Sebab semua perbuatan Habib itu adalah perbuatannya Rasulullah. Ya. Habib dapat daripada guru Habib, guru ke guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Habib solat,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kadang-kadang dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita biasa dengar Maliki Yaumiddin. Tahu-tahu dengar Habib baca Maliki Yaumiddin. Ni salah ni. Buka kitab baca. Ada sebut dekat dalam kitab fikih. Sebut tu dekat dalam kitab fikih. Sunnah hukumnya. Kalau rakaat pertama kita dah baca Maliki Yaumiddin, rakaat kedua baca Maliki Yaumiddin, sunnah. Ada ulama jelas, walaupun bukan kaul muktamad, tapi ada ulama jelaskan. Tengok sampai dia teliti begitu sikit. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok kadang-kadang ulama-ulama dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, macam dia berhenti sikit tu. Padahal dia tak berhenti tu. Memang ada keterangan dekat dalam kitab tu baca gitu. Orang zaman sekarang tak tahu. Ni salah ni. Dah dusta, bohong tu dia. Dia bohong tu sesuai dengan apa Habib Abdullah Haddad jawab ni. Dekat dalam kitab kita sekarang baca ni. Bohong tu. Dia tak sampai. Ya, dia tak sampai. Knowledge itu tak sampai kepada knowledge dia. Habib Umar dah nak salah-salahkan orang. Tak tahu. Jangan salah-salahkan orang. Tanya. Sampai baca kunut pun dipermasalahkan. Kenapa Habib sambung lagi kunut? Allahumma afina wa tubina wa hfadna wa ansurna wa farrij 'al muslimin. Ni apa kunut ni panjang ni? Boleh ke macam gini ni? Ni salah ni. Buka kitab fikih. Ada dijelaskan berkenaan tentang perkara seperti itu. Ada dijelaskan. Zaman sekarang orang suka bohong. Main lepas cakap. Apa Rasulullah jelaskan lagi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman pada hari akhirat, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. So you tak tahu, jangan komen, jangan mention. You tahu sekalipun, apa dijelaskan? Falyakul khairan. Ya. Awak tahu sekalipun, cakaplah dengan percakapan yang baik. Macam mana percakapan yang baik? Percakapannya bukan menunjuk-tunjuk. Saya tahu jawapan dia begini. Quran cakap gini, surah gini, juz gini. Begini. Riwayat dia begini. Hadis begini. Imam Bukhari begini. Orang pun tengok, jadi terror. Padahal dia jawab tu dengan menunjuk yang dia tu, terror tu. Orang berdusta dengan ilmu. Itu dia. Orang berdusta dengan ilmu. Zaman sekarang hidup hilang, akhlak hilang. Akhlak tu hilang. Hilang akhlak. Kita tengok sendiri, saya tengok sendiri. Habib Umar tu macam mana? Alim besar, Masya Allah. Kalau ada majlis-majlis yang besar-besar di Kota Tarim, nanti Habib Umar datang dengan kita-kita, murid-murid semua datang, ya. Nanti Habib Umar tak pergi depan, Habib Umar duduk dengan kita, dengan murid-murid dia duduk. Sampai Habib-Habib nampak, Umar, panggil pergi depan. Habib Umar kata, minta maaf lah para jemaah sekalian. Ada yang tanya dengan saya, ada yang WhatsApp saya, personally WhatsApp saya, ya, Ustaz naiklah atas. Kamu saya sultan, saya tak naik, saya duduk. Sampai dipaksa naik, dipanggil naik. Okey lah, bagus naik. Tak nak saya duduk. Bahkan saya duduk kat mana? Saya duduk kat tepi diam. Ni budak-budak ni semua dekat depan, saya duduk belakang.
Budak-budak sampai kekok nak baca maulud. Saya ada dekat belakang. Ya. Sebab kita ikut cara guru. Kita ikut cara guru. Ini yang saya nampak Habib Omar buat. Ini yang saya nampak Habib Omar buat. Dipanggil ke depan tanah. Baru Habib akan bangun apa? Bila abang Habib panggil. Ya. Umar, baru Habib bangun. Itu bangun, Habib tak duduk depan. Habib duduk depan menghadap abang dia. Ini kita mau akhlak seperti ini. Seperti ini kita mau akhlak. Zaman sekarang hilang ni akhlak. Hilang. Baru tahu ilmu sikit saja. Sering saya jelaskan, dia baru tahu ilmu ana inti. Itu je. I, you. Kalau bahasa kasar tu aku ni kau lah. Tahu tu je. Alim besar. Wow. Aku tahu dia semua ni. Memanglah tahu. Kat pasar banyak tahu ada. I tahu tu. Akhlak mesti ada. Dengan siapa sekali? Sampai-sampai nasihat-nasihat para alim ulama, kalau nak belajar, cari guru yang bagaimana? Satu, guru itu mengamalkan apa yang dia ajar. Guru bilang, jangan tinggal solat, tapi guru tinggal solat. Apa Imam Ghazali jelaskan? Kalau ada guru macam gini, jangan belajar sama dia. Satu. Nombor dua, tengok cara guru cakap. Kalau guru cakap seperti cakap menengking, aku engkau. Anak murid buat salah, dia marah anak murid depan orang. Bodoh engkau. Kata Imam Ghazali apa? Jangan ikut. Dia tidak mencerminkan akhlak. Yang terakhir dijelaskan, tengok akhlak guru. Guru kalau ada akhlak, sopan santun, ikut. Tapi guru kalau tak ada akhlak, jangan ikut. Kalau begitu jadi. Orang-orang dahulu kala, begitulah cara mereka belajar. Tak semestinya mesti khatam kitab hadis ini, khatam ini, khatam. Untuk apa khatam tapi tak diamalkan, untuk apa? Tak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada sifat bohong dan tidak masukkan kita daripada golongan orang-orang yang bohong, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada kutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang bila dia bercakap, percakapannya baik, percakapannya benar, percakapannya betul. Dan mudah-mudahan Allah jadikan mulut kita, lidah kita, percakapan dari mulut kita yang keluar, salah satu daripadanya adalah membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah selamatkan Masjidil Haram, selamatkan Masjidil Nabawi, selamatkan Masjidil Aqsa, selamatkan Baitul Maqdis, turunkan keamanan ke bumi Palestin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Umar, panjangkan usia Nabi Umar. Mudah-mudahan kita dapat jumpa Nabi Umar. Mudah-mudahan Nabi Umar datang ke Singapura. Mudah-mudahan kita dikurniakan rezeki dapat pergi Mekah, dapat pergi Madinah, dapat pergi Tarim, dapat ziarah Habib Umar, dapat pergi Madinah. Niat kita satu je, nak ziarah Nabi Muhammad SAW. Dapat kita pergi Mekah, niat kita satu je, dapat mengelilingi Kaabah. Ini yang kita mahu. Dan mudah-mudahan seperti mana majlis maulid penuh pada beberapa hari, beberapa minggu yang lalu,
Mudah-mudahan negara kita dan negara mana-mana sekalipun diberkatkan oleh Allah Ta'ala dengan penuhnya majlis maulid. Tak kira itu majlis maulid apa sekalipun, baik ia maulid, baik ia ratib, baik ia burdah, baik ia majlis selawat, apa sekalipun, di dalamnya majlis tersebut ada sebut nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majlis itu barakah insya-Allah. Ala man nawa aslafuna salih, ala man nawa hadratil mahrum Sultan al-Qulub Habibana Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman al-Musawa, ala man nawa syekhana wa murabbina wa mursyidina Sayyidil Walid Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta maaf para jemaah sekalian, waktu pun dah sampai hampir-hampir jam 9.30. Jadi hari ini kita tak baca maulid ya, tapi nanti kita tutup dengan kita baca selawat. Saya ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada para jemaah sekalian. Pengumuman yang pertama, insya-Allah hari Ahad ini para jemaah sekalian di Tampines Blok 450 di Void Deck para jemaah sekalian ya. Ini adalah salah satu, kalau sekarang ni dia panggil qarya ya. Dulu kalau zaman-zaman dulu macam surau lah gitulah ya. Selalu kan nanti kalau bulan puasa kan ada dekat bawah kolong buat solat tarawih. Jadi ini qarya Tampines Blok 450. Hari Ahad ini mereka mengadakan majlis maulid ya. Dan alhamdulillah ya, mereka mengundang majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Ahad ini insya-Allah jam 10 pagi akan mula majlis maulid sampailah ke jam 12.30 ya. 2 jam lah para jemaah sekalian ya. Lamanya alah untuk Nabi Muhammad 2 jam apa adanya ya. Jadi jemput datang para jemaah sekalian ya. Jemput datang, silakan datang pada hari Ahad ini insya-Allah. Dan habis daripada majlis maulud jangan balik tau ya. Diorang ada siapkan makan, jadi kita duduk makan. Niat makan tersebut dengan berkat maulid insya-Allah ya. Dengan berkat maulid insya-Allah. Nanti saya akan forwardkan dekat kita punya grup lagi insya-Allah ya. Pengumuman yang kedua, insya-Allah minggu depan para jemaah sekalian, kita punya kelas ni bukan di rumah saya. Alhamdulillah, Abang Firhad dekat sini ni, alhamdulillah ya, dah 2-3 kali dah datang ke rumah saya. Asal Abang Firhad ini adalah jemaah hari Selasa di Masjid Abdul Razak. Ya, kalau awak tengok dekat Facebook saya, tiap-tiap hari Selasa nanti ada video saya baca kitab hadis. Dia yang rekod. Ya, dia yang rekod. Ya. Lepas itu alhamdulillah ya, beliau jelaskan, Ustaz pergi tarim tak? Kalau Ustaz pergi tarim saya nak ikut. Alhamdulillah bulan Syaban yang lalu beliau ikut pergi tarim. Ya, baru-baru ni Habib Umar datang ke Indonesia pun beliau ikut juga. Lepas tu beliau tanya, Ustaz hari Khamis ada apa? Ya, saya bilang kalau awak nak datang mari. Silakan. Alhamdulillah beliau datang. Jadi beliau ada hajat. Jadi minggu depan kita punya kelas pindah ke rumah beliau. Waktu sama. Nanti addressnya nanti saya akan WhatsApp awak semua nanti insya-Allah. Ya. Jemput ya minggu depan di rumah Firhad. Mana rumah awak? Rumah anak saudara. Kat mana? Tampines. Okey. Blok berapa? 6 lebih okey, boleh insya-Allah ya. Boleh insya-Allah. Ya. Pengumuman lagi satu para jemaah sekalian, insya-Allah 22 hari bulan ya, saya dijemput ke Melaka di Madrasah Al-Muhibbin mengadakan majlis Maulid Akbar. Jadi Madrasah Al-Muhibbin ni jemput ulama-ulama daripada Melaka. Jadi insya-Allah 21 hari bulan saya akan berangkat ya. Sebab saya berangkat 1 hari lebih awal sebab saya nak ziarah ya Habib Ali Batu Pahat, makam beliau. Nak ziarah Habib Ahmad bin Muhammad bin Smith ya, makam beliau ni yang terjemahkan kitab ni Habib Ahmad bin Smith. Setelah itu ada lagi beberapa makam-makam para habaib, para aulia yang saya nak ziarah. Jadi minta doa para jemaah sekalian 21 hari bulan berangkat
22 majlis, habis majlis balik. Ya, habis majlis balik. InsyaAllah sampai dekat Singapura mungkin 23 hari bulan early in the morning, mungkin pukul 3 pagi. Minta doa mudah-mudahan selamat perjalanan ya. Saya dah kasih tahu dengan sesiapa yang ikut tu drive kereta, kalau kereta awak ada 250 lagi tu insya-Allah ya. Ya. Haji Osman tahulah ya. Selanjutnya para jemaah sekalian, saya nak minta doa juga para jemaah sekalian ya. Saya nak minta doa para jemaah sekalian 17 November insya-Allah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengadakan haul Habib Munzir. Ya, haul Habib Munzir insya-Allah. Ya, kalau tidak ada halangan apa-apa, Habib Nabil akan hadir insya-Allah, dan juga anak saudara Habib Munzir pun akan hadir juga insya-Allah. Ya, saya minta doa dari para jemaah sekalian khususnya untuk majlis haul ini, dan sekiranya para jemaah ada rezeki lebih untuk membantu majlis haul ya, sebagai perlengkapan dan segalanya, makan minum dan segalanya, mohon bantuan dari para jemaah sekalian. Boleh transfer ke akaun ataupun pay now ke majlis Rasulullah SAW, ataupun boleh pay now ke saya pun boleh juga ya, boleh juga insya-Allah ya. Itulah beberapa pengumuman yang boleh saya kongsi bersama dengan para jemaah sekalian insya-Allah. Mudah-mudahan ada barakahnya insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli ala عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوم أن أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الصلاة على نبينا وآله ركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يتألون الرواها والقراءة في هذا المكان في هذا البيت الشريف وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وعلى من نوى أصلفنا الصالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا سيد الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حبيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lupa saya tadi ada lagi satu pengumuman minggu depan hari Jumaat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Abdul Razak ya. Minggu depan hari Jumaat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه